Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dapat berkumpul dalam secara online kita menggunakan kitab table Nahwu Al-Fatih. Kita dalam kursus intensif Nahwu 3 bulan, Nahwu Saraf, beserta dengan praktis membaca kitab yang Arab tidak mempunyai baris. Jadi alhamdulillah, kita sekarang ini sedang membincangkan dalam bab maf'ul. Okey. Bila sebut tentang bab maf'ul, sudah pasti ada perbincangan yang lebih terperinci di sana. Okey. Kita boleh lihat dalam Nahwu Fatih ini, dia ada membicarakan dalam bab maf'ul. Kita panggil maf'ulun fi. Maf'ulun fi. Okey? Pada level yang ketiga, maf'ulun fi, kita boleh lihat level yang ketiga pada muka surat 68. Okey? 68 menggunakan kitab Nahwu Al-Fatih. Maf'ulun fi, atau disebut sebagai zaraf. Perkara yang pertama kita perlu tahu, yang para pendengar daripada pelajar student kita Pusat Tahfiz At-Taqwa dan juga sahabat yang di luar sana, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membincangkan satu bab pada hari ini, iaitu dipanggil sebagai al-maf'ul. Okey? Al-maf'ulun fi. Okey. Bila sebut maf'ulun fi, perkara pertama yang kita perlu tahu apa benda? Iaitu dia mestilah isim. Okey? Yang pertama dia isim. Isim ni makna noun. Dia kata nama, bukan verb, bukan fi'il dan sebagainya lah. Dia mesti isim untuk maf'ulun fi. Kemudian yang keduanya, maf'ulun fi adalah mansub. Seperti mana yang kita bincangkan semalam, mansub ini ada mansub dengan fathah, okey, ada mansub dengan yanun. Yanun ada yang berbaris atas, ada berbaris atas untuk jamak dan juga berbaris bawah untuk tasniah. Ada yang dimansubkan dengan alif. Okey, untuk asmaul khamsah seperti aba, okey, akha, akhaka. Okey, semua itu kita telah bincangkan semalam. Semalam apa yang kita bincangkan? Kita bincangkan dua maf'ul yang penting, iaitu maf'ulun bih asas, okey, dalam pelajaran ilmu nahwu, dan yang keduanya adalah maf'ul mutlak. Itu yang selalu digunakan. Banyak contoh dalam Quran yang kita berikan semalam. Okey, sekarang ini maf'ulun fih. Maf'ulun fih pun banyak juga dalam Quran, banyak. Sekarang ni function dia untuk apa? Function dia, fungsi dia sebenarnya untuk apa ni maf'ulun fih? Dia sebenarnya untuk bayan. Bayan apa tu? Bayan apa? Bayan az-zaman. Okey, az-zaman ni masa ataupun makan. Okey. Bayanuz zaman untuk menerangkan masa ataupun untuk menerangkan tempat. Okey. Zaman apa ni? Nak menerangkan zaman apa? Nak menerangkan makan apa? Makanul fi'li. Bila mana daraba Zaidun, telah pukul Zaid. Telah pukul Zaid Muhammadan. Zaid telah pukul Muhammad. Di mana? Di masjid. Pada waktu bila? Pada waktu malam. Nampak Kita tengok contoh di Nahwu Al-Fatih ni. Okey. Hazinat faridatu. Okey. Kita tengok contoh, kita bagi contoh tu, hazinat faridatu. Hazinat mana telah sedih. Nabi minta berlindung, berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan maknanya apa? Al-huzun, al-huznu, hazan, itu maksudnya sedih, kemurungan. Nabi minta berlindung daripada kemurungan, sifat sedih selalu. Kena gembira dalam kehidupan kita, kerana kemurungan ni ada kaitan dengan mental. Dia sedih akan bawa kepada murung. Bila murung
sakit mental, kemudian gila dan sebagainya. Okey. Hazinat, telah sedih. Siapa yang sedih? Faridatun. Faridatun ini adalah perempuan yang faridah. Dia adalah fa'il. Okey. Telah sedihlah faridah. Okey. Cuma maf'ulun fi, function dia untuk apa? Untuk menerangkan. Nampak tak ni? Bayan. Nampak? Bayan az-zaman dan juga makan. Boleh Bayan az-zaman dan juga makan. Boleh nampak? Okey, sekarang ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hazinat faridatun. Okey? Adakah boleh faridatun? Tak boleh lah faridatun sebab faridah ni ada ta marbutah. Bila nama perempuan ada ta marbutah, tak kiralah nama perempuan ke nama lelaki ke, haram tanwin. Untuk pengetahuan, setiap nama yang ada ta marbutah, untuk lelaki ke dia, untuk perempuan ke dia, haram untuk bubuh tanwin ataupun berbaris bawah. Contoh Fatimah. Fatimatu, tak boleh Fatimatun. Contoh Talhah, nama lelaki. Talhatu, tak boleh Talhatun. Abu Hurairah, tak boleh Abu Hurairatin. Tak boleh Abu Hurairata. Nampak? Setiap ta marbutah, sama ada nama lelaki ataupun perempuan, haram tanwin dan juga berbaris bawah. Dalam ilmu nahwu, haram tu bukan ilmu fiqh. Kemudian hazinat, apa dia? Al-faridatu, bukan faridatun. Okey. Ingat nanti kita akan sebut lagi. Kita dah bincang dah dulu, cuma kita tak tulis mengenai dengan ismul ladzi la yansarif. Tuan-tuan yang baru mengikuti kita boleh layari di subscribe YouTube Apa dia? Pusat Ilmu At-Taqwa. Pusat Ilmu At-Taqwa di YouTube kita. Di page Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa. Okey. Hazinat faridatu. Telah sedihlah faridah. Tak boleh tanwin, setiap ta marbutah kena ingat ta marbutah sama ada nama lelaki kah dia ataupun nama perempuan kah ia, tak boleh berbaris tanwin dan juga berbaris bawah. Okey. Sekarang ayat dah sempurna dah. Hazinat faridatu. Telah sedihlah faridah. Habis. Ini fi'il madhi, ini adalah fa'il. Sebab apa ni fi'il madhi? Senang je nak ingat dia sebenarnya. Macam mana cara nak ingat? Setiap ta yang ta maftuhah. Okey, kita bagi tahu ta ni adalah ta maftuhah, terbuka. Ta ini adalah ta marbutah. Okey. Ini ta ini hanya datang kepada fi'il, tidak akan datang kepada isim. Datang juga kepada isim macam baitun. Baitun isim. Jadi bila sebut ta ini kemudian mati. Dia ada satu lagi tanda. Ta ini kemudian mati. Nampak? Bila sebut ta mati, maka sudah berada di hujung kalimah. Ta maftuhah yang terbuka ni, ta ni yang mati, ini adalah alamat fi'il. Apa itu alamat fi'il? Alamat fi'il ni makna tanda fi'il. Sebab isim tidak akan berlaku ta yang mati di hujung. Sebab isim sendiri haram mati. Mana boleh isim mati? Dia mesti berbaris bawah, depan ataupun bawah, depan ataupun berbaris bawah, depan ataupun dhammah. Okey. Bila sebut ta marbutah, okey? Ta marbutah ni untuk apa? Ini pasti untuk isim. Dia tak akan berlaku kepada fi'il. Okey? Hazinat faridatu. Telah sedihlah faridah. Okey. Ayat dah sempurna. Ini fi'il madhi. Ini adalah fa'il. Ayat sudah pun sempurna. Yang menjadi persoalan perbincangan kita adalah untuk maf'ulun fih. Nampak tak? Untuk apa? Untuk maf'ulun fih. Ini maf'ulun fih. Nampak maf'ulun fih. Apa function dia? Ini function dia. Bayan az-zaman, bayan al-makan. Makanul fi'il. Okey. Nak menceritakan masa perbuatan dan juga tempat perbuatan. Sekarang hazinat, telah sedih faridah. Faridah tu sedih masa bila? Masa dia bila? Oh, masa dia lailan, pada waktu malam. Okey. Lailan. Inilah maf'ulun fih. Bayan az-zaman. Masa dia bila? Pada waktu malam. Okey. Kemudian makan fi'il bila tempat berlakunya? Oh, syahra Ramadan.
Nampak? Syahrul Ramadhan. Okey. Kita nak menceritakan bayan zamanul fi'il, bayan makanil fi'il. Menerangkan masa berlakunya fi'il tadi, menerangkan tempat berlakunya fi'il tadi. Mana fi'ilnya? Ini fi'il sedih. Sedih tu bila? Pada waktu malam. Tempatnya di mana? Tempatnya di bukan Syahrul Ramadan. Tempatnya di mana? Ini adalah masa juga. Syahrul Ramadan ni masa. Masa. Tempat di mana? Kita nak tahu tempat. Syahrul Ramadan tu zaman. Mana ini zaman, ni zaman. Tak kena. Tak kena. Di mana kita nak bubuh? Kita nak bubuh di mana dia sedih. Kita letaklah. Kita letak apa? Khalfal masjidi. Okey. Khalfa al-masjidi. Khalfa mana apa? Khalfa mana behind, belakang. Okey. Zaid ni, Faridah ni sedih. Bayan zaman, masanya bila? Pada waktu malam. Menerangkan tempat PL ni, tempat sedih ni di mana? Oh, dia ketika sedih tu di belakang masjid. Nampak tak? Jadi kita nak bagi tahu bila mana dia sebagai maf'ulun fih, perkara yang pertama dia mesti isim. Ni memang isim lah, malam. Malam, nama malam, siang. Okey. Belakang pun nama. Kemudian ini yang penting, dia adalah mansub. Nampak tak? Lailan adalah mansub, fathah. Khalfa adalah fathah. Ini perbincangan kita ni, fathah. Tanda-tanda tiga ni, jelas Kemudian selepas daripada zaraf, ada isim. Isim tadi mesti berbaris bawah. Dia menjadi apa? Menjadi mudhafun ilaih. Ini mesti kita kena tahu. Mudhafun ilaih. Ini wajib kita kena tahu. Setiap zaraf. Tak kiralah zaraf zaman ataupun zaraf makan. Tetap selepasnya kalau ada isim, itulah mudhafun ilaih. Contoh. Kita bagi tahu. Hazinat Faridah tu. Faridah. Sedih di mana? Oh. Sedih bila? Waktu dia. Zaman. Bila? Kita kata Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Nampak? Syahrul. Baris atas. Sebab apa baris atas? Sebab dia zaraf. Zaraf zaman. Syahrul ni apa? Zaraf zaman. Ramadan ni sebab apa? Jadi mudhafun ilaih. Okey. Mudhafun ilaih. Sebab itu dia baris bawah. Tapi setiap alif nun tak boleh baris bawah. Salah. Haram berbaris bawah. Setiap kata nama isim, kata nama khas, isim yang berbaris bawah ini kata nama khas lah sebab dia nama bulan. Alif nun di hujung tak boleh baris bawah. Tapi maknanya asalnya baris bawah tapi tak boleh kena baris atas sebab dia ismul ladzi la yansarif. Setiap nama orang Osman, Sulaiman tak boleh berbaris bawah, kena baris atas. Tetapi asalnya di sini baris bawah sebab mudhafun ilaih. Selepas daripada zaraf mesti mudhafun ilaih. Itu yang perlu kita ingat. Selepas daripada zaraf mesti mudhafun ilaih. Okey Jelas Selepas daripada zarah apa mesti mudhaf ilaih. Tak kiralah zarah apa pun, zarah zaman ke zarah makan. Yang penting mesti dia berbaris bawah dari mudhafun ilaih. Jelas. Okey, itulah antara ciri-ciri alamat maf'ulun fi. Harap-harap tuan-tuan, puan-puan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala jelas pengajian kita pada hari ini. Okey. Yang sangat-sangat pentingnya, selepas daripada setiap zaraf, tak kira zaman ataupun makan, mesti dia mansub baris atas. Nampak? Lailan khalfa. Selepas itu kalau ada isim, berbaris bawah. Jadi mudhafun ilaih. Jelas? Siapa nak salin ke, nak tulis ke? Kita bagilah waktu sikit 30 saat kita bagi tulis.
Okey, dah settle. Kita boleh padam. Ini pun satu pecahan juga maf'ulun bih dalam Quran. Banyak ni cara kita nak memahami baris-baris Quran. Kita belajar ilmu nahwu dan juga saraf lah ni ya. Okey. Kita perlu tahu, kita nak bincang ke sekarang mengenai dengan zaraf. Zaraf. Dia bila sebut maf'ulun fi, al-maf'ulun fi. Bukan maf'ulun bih, maf'ulun fi. Dalam bahasa mudahnya dia dipanggil sebagai zaraf. Okey. Bila zaraf ni sudah pasti terbahagi kepada dua. Satu adalah zaman. Okey. Satu adalah makan. Jelas? Nampak? Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun fih. Maf'ulun fih itu adalah zaraf. Zaraf itu apa? Terbahagi kepada dua. Zaraf zaman dan juga makan. Jelas? Zaraf zaman tu apa? Zaraf zaman tu masa. Masa. Zaraf makan tu tempat. Ini kita tanya when. Di mana ya berlaku? Bila berlaku? When. Bila berlaku? Ini where. Di mana? Tempat berlaku tu. Okey. Jadi di sini dia timbul persoalan apa tau? Timbul persoalan mengenai dengan when. Okey. Di sini where. Nampak Baru kita boleh buat ayat. Kemudian dalam zaraf ni kita perlu tahu dia terbahagi pula kepada dua. Zaraf zaman ni terbahagi kepada dua. Satu dipanggil mahdudah. Satu dipanggil ghairu mahdudah. Apa itu mahdudah? Apa itu ghairu mahdudah? Mahdudah ni ada limitation dia. Limit. Makna dia terbatas. Ghairu mahdudah tak ada limit. Unlimited. Tak ada limit. Dia tak terbatas. Kita bagi contoh. Apa itu mahdudah? Iaitu menunjukkan waktu yang tertentu. Contoh, kita kata yaum. Bila sebut yaum hari, mesti kita hari apa? Hari Khamis, hari Jumaat. Kalau kata hari Jumaat, mana bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad. Kalau kata hari hari ini, makna bukan semalam, bukan esok. Nampak tak? Jadi itu nama dia mahdudah. Memang terbatas untuk hari ini sahaja. Okey, lagi contoh lailan, lailatan ataupun lailan. Pada malam. Malam makna bukan siang. Makna dia terbatas pada malam saja. Lailatan satu malam, lailan malam. Okey. Itu semua terbatas. Kalau usbu'. Usbu' syahrun. Usbu' maknanya satu minggu. Dia makna bukan 2 minggu. Kalau syahrun, 1 bulan. Sanah, 1 tahun. Bukan 2 tahun. Nampak? Dia semua terbatas. Tetapi bila yang tak terbatas ni, kita sebut apa contohnya? Hina. Waktu. Aku datang ketika mana kamu datang. Bila kamu datang? Aku akan datang ketika kamu. Hina makna ketika. Aku akan datang ketika kamu datang. Jadi bila kamu datang, tak tahu bila dia. Tak mungkin hari ini, mungkin esok. Bila aku akan datang ke sini, kita panggil macam mana? Ketika aku datang, aku akan mengambil kitab. Ketika aku datang hina, aku akan mengambil kitab. Bila ketika aku datang tu, mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin lusa. Nampak? Hina tu makna ketika. Tak ada waktu. Waktu pun tak ada waktu. Waktu. Aku akan datang pada waktu zuhur. Yelah, waktu zuhur tu luas. Aku akan datang pada waktu malam. Waktu malam tu luas. Waktu ni. Dia umum. Tak ada limit. Kemudian apa lagi?
Kemudian kita panggil dia muddah. Muddah tak ada limit juga. Muddah satu tempoh. Muddah ni tempoh. Tak ada melainkan kita kata muddah maklumah, tempoh yang tertentu. Itu lain cerita lah. Tapi kalau muddah saja kita tak tahu. Dia umum, unlimited Okey? Jelas? Banyak lagi lah abadan, lahzah. Okey? Jelas Ini di zaman terbagi kepada dua. Tapi tak perlu ingat mahdudah ghairu mahdudah pun tak apa. Yang penting ni masa. Macam mana kita nak tahu? Oh, yaumun ni masa lah. Masa. Oh, hari. Hari kan masa. Bukan tempat. Lailan masa. Masa. Dia bukan tempat. Okey. Itu cara nak ingat yang mudah. Boleh? Seterusnya. Antara. Ni perlu kita ingat. Penting ni. Al-akhta'. Al-sya'i'ah. Sya'i'ah. Al-akhta' apa? Al-akhta' tu mistake. Okey. Kemudian al-sya'i'ah yang tular. Yang tersebar. Yang tular. Apa dia? Al-akhta' al-sya'i'ah. Ini hamzah ni tak tepat ni, baris atas ni kena tepi. Okey. Kalau khata' boleh. Kalau khata' di atas. Kalau akhta' di tepi lah. Akhta'. Al-akhta'. Betul Kalau khata' di atas. Khata'un. Al-akhta' di sinilah. Okey. Apa dia yang kita nak sebut? Iaitu abadan. Abadan ini siapa yang letak untuk lil madhi? Lil madhi adalah salah. Dia sebenarnya untuk apa? Lil mustaqbal. Mustaqbal apa tu? Mustaqbal untuk benda yang akan datang, mendatang. Contohnya, kita kata apa? Lam ukallimhu. Aku tidak pernah bercakap dengan dia selamanya. Abadan ni forever Abadan, forever, selamanya. Aku tak pernah bercakap dengan dia selamanya. Lam ukallimhu abadan. Aku tak pernah bercakap dengan dia selamanya. Abadan. Okey. Ni lam. Jadi tak kenalah lam tu makna lam ukallimhu, aku tak pernah bercakap dengan dia selamanya. Tak kena. Sebab benda al-madhi telah lalu. Yang tepatnya bagaimana? Yang tepatnya benda yang akan datang. Benda akan datang apa? Kita akan sebut apa benda akan datang? Benda akan datang kita akan sebut lan. Okey? Lan apa tu? Lan ukallimahu. Lan ukallimahu abadan. Ini baru tepat. Ini salah, ni tepat. Nampak Boleh? Abadan pun zaraf juga ya. Abadan tu adalah zaraf. Jadi maknanya kalau kita ni, aku tak pernah bercakap dengan dia selamanya, salah. Kalau lan ukallimahu abadan, aku tidak akan bercakap dengan dia selamanya. Makna pada masa akan datang nanti, sekarang dan akan datang, kini dan selamanya, sekarang, kini dan selamanya, aku tidak akan bercakap
dengannya selamanya. Itu bolehlah sebab akan datang. Lan ukallimahu, tidak akan. Ni makna terjemah tidak akan. Okey. Ini betul. Sebab lan, ini lam tak pernah. Tak pernah ni makna dulunya. Cerita dulu. Tak pernah. Untuk benda madhi. Betul Benda yang madhi. Yang telah berlalu. Nampak sini lam. Bila lam lepas dia mesti fi'il mudhari'. Lam ukallimhu. Nampak dia matikan. Sebab apa? Dia menjazamkan, mematikan fi'il mudhari'. Lan lepas dia mesti fi'il mudhari' juga. Lan ni fi'il mudhari', tapi dia menfathahkan. Beza lam menjazamkan, mematikan fi'il mudhari', lan menfathahkan, menasabkan fi'il mudhari'. Okey, macam mana yang betul? Lam ukallimhu abadan, aku tak pernah bercakap dengan selamanya. Lam yang betulnya bukan abadan, tapi adalah qattu. Qattu, bukan qitun. Qitun maknanya kucing, Qitun maknanya kucing. Bukan qitun, tapi qattu. Sama sekali aku tak pernah cakap dengan dia. Nampak tak? Itu baru betul. Boleh? Okey. Ini baru betul. Baru kena. Aku tak pernah bercakap dengan dia. Sama sekali tak pernah. Walaupun sepatah. Sama sekali tak pernah cakap dengan dia. Baru betul. Tak boleh kata aku tak pernah cakap dengan selamanya. Salah. Bahasa Melayu. Masalah. Lan ukallimahu abadan. Aku tidak akan bercakap dengan dia selamanya. Untuk akan datang. Ini baru betul. Nampak jelas. Perkataan abadan. Itu zaraf termasuk maf'ulun fih. Cuma cara isti'amal, cara penggunaan dia. Jelas? Okey? Nampak Yang baru mengikuti pengajian kita pada hari ini, kita pada muka surat 68 membicarakan tentang maf'ulun bih. Maf'ulun fih. Okey. Kita bagi tahu hinan tadi bukanlah satu waktu yang mahdud, dia unlimited, dia tidak ada limit. Contoh Contoh. Sahabatu, aku telah bersahabat, bersohbah. Sahabatu, aku telah bersahabat ataupun bersohbah, berdamping dengan siapa? Aliyan, dengan Ali. Nampak? Aku telah berdamping dengan Ali. Hinan minad dahri. Hinan minad dahri. Nampak? Hinan minad dahri. Makna apa? Aku berdamping dengan Ali. Aku berkawan dengan Ali ni hinan minad dahri. Satu waktu daripada zaman. Satu masa lah. Satu masa. Masa bila tu? Dia pun tak khusus. Kemungkinan 10 tahun lepas. Okey. Makna dia tak limit. Dia tak limitkan. Okey. Dalam Quran pun ada hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Okey. Kita tengok Quran dalam suratul Insan ayat pertama Suratul Insan ayat pertama juzuk 29. Okey. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang kepada manusia satu waktu daripada masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Mana kamu tak ada lagi waktu tu. Okey. Satu waktu daripada masa. Satu waktu tu bila? Itu yang menjadi persoalan kita kata ghairu mahdud. Jelas Okey. Kita nak padam. Seterusnya, kita lihat apa perbincangan yang seterusnya. Contoh di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Quranul Karim. Apa dia tu? Kan ada dalam Quran
dan juzuk yang keempat, satu lai semuka. Satu lai semuka juzuk keempat. Juzuk keempat surah Ali Imran, satu lai semuka. Apa dia? Ayat yang ke berapa ya? Ayat ke 113. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Nampak? Yatluna ayatillah. Yatluna ayatillah. Kemudian ana al-laili. Nampak tak? Dekat mana kita nak bagi tahu yatluna, mereka membaca ayatillah, ayat-ayat Allah. Ana. Di sini baris fathah. Nampak? Ana al-laili. Buka 113 surah Ali Imran. Ana al-laili. Nampak? Ini apa? Zaraf lah. Apa maksud dia? Mereka membaca ayat-ayat Allah satu ketika daripada malam. Satu bahagian daripada malam. Satu juzuk daripada malam. Nampak? Waktu lah tu. Waktu dia sebahagian daripada malam. Jadi lepas daripada zaraf ni, zaraf zaman. Kalau kita tak tahu zaraf zaman, zaraf makan, kita kata zaraf. Ataupun maf'ulun fih. Lebih selamat. Lepas dia, mestilah berbaris bawah jadi mudhafun ilaih. Nampak? Jelas Nampak ayat Quran ni? Jelas. Okey. Lagi apa lagi? Ayat dalam Quran. Terlampau banyak ayat. Surah An-Nar juzuk 24 Surah Ghafir ayat ke-46. Ayat ke-46 surah Ghafir, kalau juzuk 24 tu kita panggil 5 lai satu muka. Juzuk 24 kita buka 5 lai satu muka. Kita akan jumpa apa tau? Ayat. Ayat ni kita akan jumpa. Ayat apa yang kita akan jumpa? An-naru yu'raduna 'alaiha. An-naru yu'raduna 'alaiha. Ghuduwan wa 'ashiyan. Nampak tak? Ghuduwan. Nampak? Jelas. Ayat kan surah Ghafir Boleh buka 5 lai satu muka juzuk 24. Ghuduwan wa 'ashiyan. Nampak? Api neraka yu'radun majhul, dipamerkan di hadapan mereka. Api neraka di hadapan mereka, dipamerkan di hadapan mereka. Ini apa maksud dia? Ini api neraka an-naru, mubtada an-naru. Yu'raduna 'alaiha, dipamerkan di hadapan mereka, ghuduwan wa 'ashiyan, pagi dan petang. Nampak? Pagi dan petang, ghudu. Okey? Ghuduwan wa 'ashiyan, pagi dan petang. Pagi petang tu zaraf lah. Waktu bila yang dipamerkan tu pagi dan petang. Jadi di sini nampak atas fathah, dia jadi maf'ulun fih atau maf'ulun fih. Ataupun kita panggil dia zaraf zaman. Kalau nak selamat zaraf aja. Tak perlu kata zaraf zaman, takut tersalah. Jadi ni zaraf zaman, masa. Nampak banyak lagi ayat Quran yang menceritakan tentang zaraf ni, terlampau banyak. Tapi semuanya adalah isim yang mansub, mansub baris atas. Jelas Nampak? Makna qabla sebelum, ba'da selepas. Itu semua baris atas. Tapi dalam Quran, dalam surah Rum kita lihat. Dalam surah Rum. Dia kata apa tau? Lillahil amru. Lillah, khabar muqaddam lillahi. Jar majrur di awal ayat, khabar muqaddam. Ini al-amru mubtada' mu'akhir. Lillahil amru min qablu. Kita dah bagi tahu dulu dalam bab mubtada' khabar, boleh lihat dalam YouTube kami Okey, ataupun di page Tafiq Astaqwa, setiap jar lam ni lam li jar. Lillahi majrur. Setiap zaraf
di awal ayat zaraf dan mudhafun ilaih ataupun jar majrur di awal ayat, maka jadi khabar muqaddam. Di sini mubtada muakhar, mubtada yang dilewatkan, khabar yang didahulukan, khabar muqaddam. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nampak? Sebenarnya di sini ada min, sepatutnya qabli tapi dibaca qablu. Ni ada min, sepatutnya ba'di tapi baca ba'du. Kerana apa dibaca ba'du qablu sedangkan min sebelumnya? Kita boleh lihat dalam surah Ar-Rum juzuk 21, satu lais muka. Okey, ayat ke berapa ni? Keempat ke? Ayat keempat surah Ar-Rum. Dia jadi mabni ni, mabni, tak boleh berubah dah. Qablu ba'du mabni sampai hari kiamat macam ni, tak boleh nak tukar-tukar baris. Okey, sebab apa? Kita lihat terjemahan. Juzuk 21 yang selai semuka. Lillahil amru. Ayat yang keempat. Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan, milik Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Apa itu? Pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang beriman. Okey. Jadi di sini seolah-olah sebelum kemenangan. Ada kemenangan di sini. Kita panggil kemenangan. Kemenangan apa? An-Nasru lah. Okey. Boleh? Ataupun kita kata qabla al-intisar. Intasara yantasiru intisaran makna menang. Intisar. Jadi seolah-olah sebenarnya macam ni ayat dia. Lillahil amru min qabli al-intisari. Jadi mudhafun ilaih. Wa min ba'di al-intisari. Nampak? Bila mana dihazafkan mudhafun ilaih, dihazaf makna dibuang mudhafun ilaih, maka secara automatik baris bawah telah tukar baris depan. Baris depan. Nampak? Jelas Bila dibuangkan mudhafun ilaih, dihazafkan dia, maka automatik tukar baris depan. Seolah-olah bila baris depan ada mudhafun ilaih yang dibuang. Jelas. Bila dibariskan depan, bila dimabnikan dengan dhammah, sepatut min rojar dimabnikan dhammah, jadi seolah-olah menunjukkan di sana ada mudhafun ilaih yang telah dibuang. Okey. Boleh Seperti mana yang kita selalu baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma apa tu? Amma ba'd. Sepatutnya apa? Amma ba'da. Okey. Tapi amma ba'du. Sebab apa baca du? Seolah-olah ada di sini mudhafun ilaih yang telah dihazafkan. Ada mudhafun ilaih ni yang telah dibuang, dihazaf. Hazaf ni makna buang. Maknanya apa? Ba'du, kalau kita nak buat ayat, kita boleh. Apa kita buang ni sepatutnya adalah ba'du. Ba'du apa? Ba'dil hamdulillah, selepas ba'dal hamdi, selepas pujian kepada Allah, wassalati, selepas pujian kepada Nabi SAW. Nampak? Ba'di alhamdi wassalati ala nabi, wassalati ala nabi. Nampak? Amma ba'dil hamdilillah, selepas pujian kepada Allah, wassalati ala nabi. Jadi mudhafun ilaih telah dibuang, maka dia automatik bawah tak boleh baris bawah, terus baris depan. Amma ba'du. Nampak Ini pelajaran yang kita belajar tentang maf'ulun fi. Okey? Boleh. Lagi dalam Quran banyak dalam Quran.
Dalam Quran banyak Ayat 44. Muka surat 261. 261. Ayat 44. Buka Quran. Ayat last tu. 44 ayat yang last. Okey. Nampak awalam takunu. Tidakkah kamu aqsamtum, kamu bersumpah min qablu, sebelum ini. Sebelum ini maksudnya di kehidupan dunia dulu. Malakum min zawal. Apa yang kamu bersumpah dulu? Kamu telah bersumpah yang mana sekali-kali kamu tidak akan dibinasakan, kamu tidak akan mati, dibinasakan. Nampak? Awalam takunu aqsamtum min qablu. Okey? Surah apa itu? Surah Ibrahim. Nampak? Buka ayat 44 apa saya sebutkan tadi. Awalam takunu aqsamtum. Okey. Aqsamtum. Nampak? Aqsamtum. Kamu bersumpah. Min qablu. Nampak tak di sini? Sebab apa dibaca min qablu? Sedangkan di sini, kalau kita lihat, di sini apa ni? Di sini adalah min. Huruf jar. Okey, min. Nampak? Min. Bila min mesti min qabli. Tapi di sini maknanya min qablu. Sebab apa baca qablu sedangkan huruf jar? Sepatutnya qabli. Tapi baca qablu. Sebab kita perlu tahu ada mudhafun ilaih yang telah dihazafkan di sini. Okey. Makna kalau ini mabni ni, sebenarnya min qabli, ini kena buang min qabli hadza. Hadza ini jadi apa? Jadi mudhafun ilaih. Jadi apa? Jadi mudhafun ilaih. Kamu telah pun bersumpah min qabli hadza, min qabli hadza, sebelum ini. Ini telah dibuang. Kita buang ini, jadi letaklah di sini baris depan min qablu, bukan min qabli. Okey. Makna kamu bersumpah sebelum ini. Sebelum ini bila di kehidupan dunia kamu bersumpah kamu tidak dibinasakan oleh Allah. Nampak? Itulah di antara keanihan ataupun di antara kekayaan bahasa Arab dalam Quran. Boleh? Baris depan semua itu min qablu, min ba'du, semua itu adalah mabni Mabni. Okey, ini semua adalah cerita tentang zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Okey? Zaraf zaman. Sekarang kita akan masuk tentang zaraf makan. Ini makna dia hazaf. Hazaf ni makna apa? Hazaf. Hazaf ni makna buang. Dibuang. Okey. Jelas? Sekarang kita masih lagi dalam topik perbincangan tentang maf'ulun fih, tapi ni zaraf zaman. Kita akan masuk zaraf makan. Yang mengikuti kita pada pagi yang mulia ni, sekiranya ada apa-apa persoalan boleh tinggalkan di ruangan komen anda ya. Kita dapat share bersama-sama, ada suggestion ke apa ke, kita boleh share bersama-sama. Sekarang kita lihat tentang zaraf makan. Zaraf makan pun samalah juga. Zaraf al-makan. Okey. Al-makan ni ada dua tau. Ada dua. Satu macam tadi juga, mahdud dan juga ghairu mahdud. Okey? Ghairu mahdud. Nampak mahdud dengan ghairu mahdud? Jelas Apa itu mahdud? Contohnya mahdud, kita panggil contoh apa mahdud ni? Benda yang terbatas, yang limit. Contoh negara. Baladun.
Bila negara kan dia limit balad. Macam Malaysia daripada mana? Okey, daripada kita panggil mana tu? Bukit Mertajam. Kan tu sempadan Thailand. Daripada mana? Perlis. Contoh. Sempadan Thailand. Itu semua limit negara Malaysia. Indonesia pada limit. Thailand pun ada batasan dia. Limit tu batasan. Antara sempadan, antara negara dan negara. Boleh cakap ditukarkan baris. Apa maksud tu? Tak apa faham. Tak apa jelas lagi. Boleh jelaskan maksud tak? Apa benda soalan? Tak apa jelas. Okey. Kemudian bila sebut masjid. Masjid pun nama isim zaraf juga ni. Masjid. Okey. Tempat sujud, tempat semayang masjid. Jadi sudah pasti the limit ada kawasan masjid. Bila luar masjid tak boleh buat i'tikaf, tak boleh solat satu masjid. Jadi masjid ada limit dia. Nampak mahdud dia. Baitun pun rumah ada limit. Tak boleh buat rumah sampai masuk jalan orang. Tak boleh. Sampai kacau laluan orang. Tak boleh. Nampak? Ni semua ada limit. Ini semua zaraf ni. Tempat. Baitun apa? Tempat tinggal. Baitun. Ada yang bukan tak ada limit. Unlimited. Macam mana tu? Contohnya ama. Depan. Contoh kitab kat depan saya ni. Depan mana? Depan sini pun depan juga. Tu depan sana tu. Depan juga. Dekat mana kedai makan? Tu depan sana. 1 kilometer. 2 kilometer. Depan juga tu. Tak ada limit. Okey. Nampak tak? Lagi apa lagi yang tak ada limit? Semua tu lah ya. Belakang, kiri, kanan. Yasar. Yasar makna kiri lah. Kiri. Dekat mana kedai jual gula? Sebelah kiri sana. Yelah belah kiri tu jauh mana tak tahu. Tak ada limit. Kadang-kadang tunjuk belah kiri di situ je. Sampai tengok-tengok dekat nak 2 kilometer. Okey. Jelas Jadi yang ghairu mahdud ni, dia selalunya kita sebut dia mubaham. Dia tak khusus. Di tempat yang khusus. Dia tak ada tempat yang khusus. Kita panggil dia asma al-jihatis sit. Asma'i al-jihatis sit. Apa itu asma' jihatis sit? Asma' al-jihati as-sit. Okey. Apa itu? Inilah asma'ul jihatis sit ni termasuk ghairu mahdud. Ini dia termasuk sini. Ini adalah termasuk dalam ni. Apa dia tu? Kita buat macam ni. Okey. Apa benda? Depan. Belakang. Kiri. Kanan. Okey. Depan. Belakang. Kiri, kanan, atas, bawah. Semua sekali ya. Itu 6 lah ya. Jihah yang 6. Boleh? Bila sebut atas, burung terbang di mana? Di atas rumah. Atas rumah tengok-tengok atas jauh sana. Okey, tak ada limit Tak ada penghujungnya. Okey? Nampak tak perbezaan ghairu mahdud? Ni semua depan belakang semua dan juga mahdud. Bila mahdud ini, bila yang mahdud ini perlu kita ingat hukumnya wajib. Wajib apa tu? Wajib diletakkan fi. Wajib diletakkan fi. Jelas? Untuk mahdud. Ghairu mahdud tak perlu letak fi pun tak apa, nak letak fi pun boleh. Okey? Ni amama boleh. Fi amami pun boleh. Dua-dua boleh. Amama boleh, fi amami boleh. Dua-dua boleh. Nampak? Tapi untuk di sini tak boleh tak letak fi. Mesti kena letak fi. Hukumnya wajib. Nampak? Untuk yang mahdud ini, untuk yang mahdud wajib hukum letak fi.
Contoh ayat. Macam mana contoh ayat? Kita buat contoh satu ya. Yang atakaf tu. Yang atakaf tu mana aku beriktikaf. Yang atakaf tu aku beriktikaf. Yang atakafa, yang atakifu, yang atikafan beriktikaf. Di mana i'tikaf? Fil masjid. Fil masjidi. Nampak? Bila sebut masjid, dia adalah mahdud, benda yang terbatas, wajib diletakkan fi ni. Nampak? Fi ni wajib letak. Itu perbezaan dia. Boleh? Boleh Itulah perbezaan yang kita nak bincangkan. Macam la'ibtu fil hadiqah. Aku bermain. Bermain di mana? Di taman. Okey? Contoh. La'ibtu. Aku bermain. La'ibtu, aku bermain. Di mana main? Taman, hadiqah ataupun di padang, midan. Hadiqati. Padang ni limit tak? Padang ni termasuk limit. Tempat tapi padang ada limit. Taman ada limit. Ni kawasan taman. Jadi wajib diletakkan fi. Wajib hukumnya. Bukan lagi sunat Wajib. Untuk apa? Untuk mahdud. Wajib letakkan fi. Jelas? Betul lah. Macam min qablu wa min ba'du tu. Memanglah sebenarnya min qabli. Tapi disebabkan mudhafun ilaih dibuang. Maka jadilah tukar baris min qablu. Dan qablu tu mabni. Tak boleh tukar dah lah. Dia tak boleh tukar-tukar lagi lah. Min qablu. Okey. Boleh? Contoh dalam Quran banyak ayat. Contoh dalam Quran memang banyaklah. Kita bagi contoh satu. Apa benda? Ma indakum. Dalam suratul Nahli ni ma indakum yanfadu. Yanfadu wa ma indallahi baqa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak tak ayat Quran ini? Surah apa ya? Juzuk yang ke-14 ni suratul Nahli. Muka surat ayat 96. Ayat 96 kita kata 8 lai satu muka lah. Juzuk 14 kita buka 8 lai satu muka. Okey. Di situ kita akan jumpa ayat 96 ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kita nak highlight di mana di sini ma. Ma ni maksud apa? Okey. Inda, nampak tak inda ni baris atas? Sebab dia zaraf. Maf'ulun fi. Zaraf apa? Kalau tak tahu zaraf, letak zaraf je. Apa yang di sisi kamu? Zaraf makanlah di sisi kita. Apa yang di sisi? Di sisi kamu, wahai manusia, apa yang di sisi kamu? Yanfadu, akan habis. Wa ma indallah, apa yang di sisi Allah, baqin, akan berkekalan. Jadi sebab tu kita kena banyak sedekah. Bila sedekah kita ada di sisi Allah. Mana kekal selama sampai hari akhirat nanti. Tapi apa yang ada kita, duit semua akan habis. Kita makan semua akan habis. Okey. Jadi bila kita sedekah banyak, bagi hadiah banyak, orang bantu orang banyak semua, jadi itu yang ada di sisi Allah kekal. Yang kita punya duit yang ada kita makan, kita beli shopping sana sini akan habis semua. Inda ni zaraf. Lepas zaraf apa nama? Zaraf makan ataupun maf'ulun fi. Kum ni adalah dia mudhafun ilaih. Okey. Mudhafun ilaih baris bawah. Baris bawah mudhafun ilaih ni baris bawah. Ni tak baris bawah pun kum sebab dia dhamir.
Bila dhamir tak bolehlah baris bawah. Dhamir ni mabni sampai hari kiamat. Kum tak akan berlaku. Kumi tak akan berlaku. Okey. Jelas. Dalam surah Ali Imran satu lay sebelum habis surah Ali Imran. Juzuk yang keempat, 6 lay, 7 lay. 7 lay juzuk yang keempat. Kita buka juzuk yang keempat, 7 lay. Satu lay sebelum habis surah Ali Imran. Okey? Kita buka 7 lay tu. Ayat atas sekali Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Lagi apa? Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Lanubayyinanahu. Kemudian ayat bawah tu tulis dalam ayat yang sama. Dia kata apa? Wala taktum fana bazuhu wara'a zuhurihim fana bazuhu nabazuhu. Nampak? Fana bazuhu wara'a zuhurihim. Boleh nampak zuhurihim. Boleh. Fana bazu ni makna apa? Nabazu. Fi'il apa ni? Fi'il madhi lah. Nabazu. Asal nabaza. Bila ada waw jamak jadi nabazu, asal nabaza. Nabazu, mereka campak, baling, campak. Wara'a, nampak ni? Wara'a zuhurihim. Mereka campak belakang mereka. Kitab tu, mereka campak di belakang mereka. Nampak? Kitab mereka campak belakang mereka. Apa maksud mereka campak belakang? Tak nak beramal lah. Letak depan makna beramal. Letak belakang makna mereka tak nak beramal. Abaikan, ignorekan dia. Okey. Nampak? Fana bazuhu. Mereka campakkannya kitab. Wara'a. Nampak tak wara'a? Wara'a makna belakang. Nampak zaraf. Bila zaraf baris atas. Mansub. Zaraf baris atas wara'a. Mereka campak di belakang. Belakang tu zaraf lah. Kita panggil arah-arah yang 6. Depan, atas, bawah, belakang, kiri, kanan semua tu. Okey. Jadi belakang ni zaraf. Wara'a makna belakang. Behind. Bila wara'a zaraf, lepas zaraf mesti mudhafun ilaih. Jadi zuhuri, nampak ni zuhuri ni. Bukan him ni dhamir. Zuhuri ni jadi mudhafun ilaih. Nampak baris bawah. Selepas daripada zaraf, kita nak bagi tahu selepas daripada zaraf mesti mudhafun ilaih. Jelas Selepas daripada zaraf mesti mudhafun ilaih. Kita buka juzuk 4 tadi. Berapa lay tadi sebut? 7 lay 7 lay. Juzuk 4. Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Mereka campak. Mereka lemparkan janji mereka di belakang. Mereka tak tunaikan janji. Okey Jelas? Nampak? Di mana mautinul syahid, tempat perbincangan kita, wara'a ni. Maf'ulun fih, zaraf makan. Lepas dia mesti mudhafun ilaih. Jelas? Surah Al-Imran. Juzuk ke apa? Surah Al-Imran juzuk 4 ayat yang ke 187. Okey. Banyak lagi lah contoh dalam Quran yang kita boleh tengok lah. Okey. Lagi apa lagi dalam Quran, dalam suratul Fatah. Suratul Fatah ni juzuk 26. Okey. 6 lay juzuk 26. Juzuk 26 6 lay. Dia kata apa tau? Juzuk 26. Idh yubayyi'unaka. Okey. Idh yubayyi'unaka. Mereka ketika mereka berbaiat bersama kamu. Ketika mereka berbaiat bersama kamu tahta asy-syajarah. Tahta asy-syajarah.
tahta. Jelas tulisan syajarah. Okey, ketika yubayyi'unaka, mereka berbaiat bersama kamu wahai Muhammad. Ni bai'atul ridwan. Suratul Fatah bai'atul ridwan. Ketika mana Sayyidina Osman dikhabar angin kan. Mana mendapat khabar angin orang-orang Islam yang mana Sayyidina Osman dibunuh. Jadi dia tak dibunuh, Nabi hantar dia berunding. Jadi duta orang Islam berunding dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin kata Sayyidina Osman telah dibunuh. Orang Islam semua berbaiat bersama dengan Nabi. Berbaiat apa? Baiat al-maut, kematian. Mereka akan berperang sehabis-habisan sebab mereka bunuh duta Sayyidina Osman. Rupanya mereka tak bunuh. Mereka acah-acah saja. Okey. Jadi mereka buat baiat di mana ni? Nampak? Iz yubayyi'unaka tahta. Nampak tahta? Tahta ni zaraf. Maf'ulun fih. Zaraf apa ni? Ini zaraf makan. Tempat. Atas bawah tempat lah. Bawah. Tahta ni bawah. Below. Bawah. Tahta apa? Asy-syajarati. Nampak tak? Tahta zaraf. Lepas zaraf jadi mudhafun ilaih. Berbaris bawah. Jelas? Nampak? Jelas Zaraf. Makan. Ataupun maf'ulun fih. Di sini mudhafun ilaih berbaris bawah. Kita memahami ayat-ayat Quran. Baris-baris dalam Quran. Bila kita belajar. Memahami nahu dan juga saraf. Okey. Jelas? Setakat ni jelas Dalam surah apa ni? Dalam suratul Qamar inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bisahar. Najjaynahum bisahar. Sahar ni waktu sahur ni. Bisaharin. Okey. Kami selamatkan mereka pada waktu sahur. Tengok Quran suratul Qamar. 6 lai suratul Qamar 6 lai ke? 4 lai semuka. Suratul Qamar. Juz 27, 4 lai semuka. Kita buka. Ayat ke-34 34 suratul Qamar. Mana dia sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai, angin yang kuat yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Mana ketika waktu sahar. Sahar ni nampak tak? Asalnya apa? Asalnya adalah saharon. Saharon ni waktu sahur. Saharon adalah waktu sahur. Tapi masalah kita bagi tahu setiap zaraf makan. Zaraf apa jadi sebut? Zaraf makan, tempat. Yang mana mahdud. Mahdud ni limit, yang delimited. Waktu sahur ni limit. Waktu sahur dia tak boleh lepas maghrib pun sahur tak boleh, lepas isyak sahur tak boleh. Sahur ada waktu dia limit. Separuh tengah malam sampailah azan subuh. Sebelum azan subuh. Okey, mahdud. Waktu yang dilimitkan. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Jadi bila ada waktu awal, waktu akhir, dia wajib diletakkan huruf jar. Nampak huruf jar. Selalu letak fi, tapi di sini b. Pada waktu sahur b. Nampak Letak sini b. Quran letak b. B sahar. Mesti hukumnya apa ni? Wajib. Letak ba. Sebab dia termasuk dalam mahdud. Yang ada limitation. Ada limitation waktu dia. Tak ada limit macam tadi wara'a zuhurihim semua tu tak ada limit. Boleh. Tak perlu letak huruf jar. Jelas. Huruf jar tu makna fi lah. Ya. Rasa dah berakhirlah dalam bab zaraf yang kita bincangkan pada tengah hari yang mulia ni ya. Ada apa-apa penambahan, persoalan tinggalkan di ruangan komen. Kita dapat share bersama-sama. Okey.
Apa lagi kita nak bagi tahu? Hukum huruf jar ni, hukum pada ketika ni hukumnya wajib. Sebab dia mahdud. Mahdud wajib letakkan fi ataupun bi, yang di sini bi. Okey, kadang-kadang contoh ayat Quran Qul kullum min indillah. Qul kullun min indillahi. Kalaulah bukan ayat Quran, kalau bukan ayat Quran, contoh kalau bukan, kita boleh, ini kalau bukan ayat Quran kita boleh letak ni qul kullun indallahi. Kalau bukan ayat Quran, ni ayat Quran tak boleh ubahlah indallah. Nampak? Ini surah apa ya? Qul kullun min indillah wa ma indallah. Qul kullun min indillah. Surah apa tu? Okey. Nak highlight kan di mana? Nak highlight kan di mana? Nak highlight kan di sini. Nampak tak? Indi baris bawah. Tiba-tiba di inda baris atas. Sebab dia asalnya ni asalnya. Ni asal. Qul kullum indallah. Tapi harus hukumnya diletakkan min. Bila letak min baris bawah. Asalnya baris atas inda. Nampak? Ni asalnya, ni baris atas, ni inda. Tapi bila letak min, hukumnya harus. Tapi di sini wajib letak huruf jar. Sebab dia mahdud. Nampak? Indallah. Ni min indillah. Jelas? Qul kullum min indillahi. Indillah. Ni indallah. Nampak Tapi tak bolehlah ubah ni. Sebab ni ayat Quran. Tapi nak bagi tahu ni harus hukumnya. Min ni. Asalnya hukumnya harus. Kalau tak letak pun boleh kalau bukan ayat Quran. Okey. Dalam Zorah begitulah. Di sana juga ada Zorah yang mabni yang tidak akan berubah sampai hari kiamat. Selama-lamanya. 3 perkataan. Apa benda yang kita perlu ingat? Highlightkan pada hari ini. 3 perkataan yang tidak akan berubah. Ini benda yang sangat penting ni. Apa benda tu? 3 perkataan tadi. Haitsu. Okey. Lagi? Amsi. Lagi? Satu lagi apa? Al-ana. Jelas. Ini sampai bila pun baris belakang tetap sama. Haitsu lah. Okey, tak akan berubah lagi lah. Jelas tak akan berubah lagi lah. Ini dipanggil sebagai apa? Ini dipanggil sebagai apa? Mabni. Apa itu mabni? Apa itu mabni? Kekal selamanya sampai hari kiamat. Apa dia tu? Haitsu. Tak kiralah masuk min. Min tak boleh haisi. Ini salah. Min haisi tak boleh. Min haitsu lah dia. Mabni. Dia zaraf. Amsi. Tak boleh zaraf amsa. Tak boleh amsa. Tetap amsi. Amsu tak boleh. Amsi lah dia. Selamanya. Jelas? Amsi ni maksud apa? Haitsu ni sekira-kira atau di mana. Haitsu ni makna sekira-kira atau di mana. Amsi makna yesterday, semalam. Amsi makna apa? Alif, hamzah, mim, sin. Amsi, yesterday, semalam. Al-an, now. Sekarang ni, al-an. Tengok al-ana. Tak boleh al-ani pun tak boleh, al-anu pun tak boleh. Dia al-ana. Ini saja yang betul. Jelas? Inilah perbincangan zaraf kita maf'ulun fih pada hari ini. Walaupun dia satu bab yang simple pada muka surat 68, tapi sebenarnya perlukan penekunan lah ya. Perlukan kita panggil apa?
ketelusan. Hurai secara tuntaslah insya-Allah ya. Rasa cukuplah setakat ni. Cuma nak bagi tahu kadang-kadang dia ada penambahan tau. Penambahan huruf-huruf zaraf ni ada penambahan. Dia tambah ma. Ma tu ma zaidah aja tapi tetap tak beramal pun. Ya. Duna. Contoh macam mana ya? Contoh. Rajautuhu. Rajautuhu mana aku mengharapkan. Rajautu, aku mengharapkannya. Okey, an. Aku mengharap. Rajautu, aku mengharap. Tu ni aku mengharapkannya an yahdura. Dia hadir. Aku mengharapkan dia hadir. Apa? Dia hadir tidak lewat. Duna. Duna tidak. Duna ta'khirin. Tidak lewat lah. Tapi duna ni kita boleh buat juga tambah ma. Contoh duna ma. Boleh. Ma ni ma apa? Ma zaidah. Tak jadi masalah. Boleh hukumnya harus. Harus. Tapi tak ada apa-apa kesalahan. Tak ada apa-apa implikasi pun. Sama je. Duna ma ta'khirin. Tetap ta'khirin baris bawah. Mudhafun ilaih. Duna tetap duna Tak berubah. Jelas. Ma ni panggil ma zaidah. Zaidah tu apa? Tambahan semata-mata, tak ada beri makna apa pun. Tambahan saja semata-mata. Okey. Cukup setakat itu maf'ulun fih. Kita rehat 5 minit sebelum kita pergi ke dalam bab apa nama? Yang terakhir, iaitu maf'ul min ajlih ataupun maf'ul ma'ah. Kita akan lihat selepas ini insya-Allah.